أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya dan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu sebagai tawanan perang. Dan kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupu-sepupumu iaitu anak-anak perempuan bapa saudaramu dari sebelah bapa serta anak-anak perempuan emak saudaramu dari sebelah bapa dan anak-anak perempuan bapa saudaramu dari sebelah ibu serta anak-anak perempuan emak saudaramu dari sebelah ibu yang telah berhijrah bersama-sama denganmu. Dan kami telah halalkan bagimu mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi untuk dikahwininya dengan tidak membayar mas kahwin, kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya. Perkahwinan yang demikian adalah khas bagimu semata-mata, bukan bagi orang-orang yang beriman umumnya. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada orang-orang mukmin mengenai isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan mereka miliki, supaya tidak menjadi keberatan bagimu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau kehendaki dari mereka. Dan engkau boleh mendampingi sesiapa yang engkau kehendaki. Dan sesiapa yang engkau hendak mendampinginya kembali dari mereka yang telah engkau jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu melakukannya. Kebebasan yang diberikan kepadamu itu, bila diketahui oleh mereka, adalah lebih dekat untuk mententeramkan hati mereka dan menjadikan mereka tidak berduka cita, serta menjadikan mereka pula redha akan apa yang engkau lakukan kepada mereka semuanya. Dan ingatlah, Allah sedia mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada. Dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru sekalipun engkau tertarik hati kepada kecantikan mereka, kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-22 pada ayat yang ke-50 sehingga ayat yang ke-52. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan hukum khas yang berkait dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada berkait dengan perkahwinan Rasulullah dengan para ummahatul mukminat, ummahatul mukminin, dan juga yang berkait dengan penggiliran antara mereka, dan juga yang berkait dengan cara-cara perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang kita bacakan khas yang berkait dengan rumah tangga Rasulullah untuk menunjukkan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam dan untuk menunjukkan tentang rahmat Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sesudah kita membaca sebelum ini tentang hukum hakam yang berkait dengan perkahwinan dengan orang-orang yang beriman,
dan juga kita telah membicarakan tentang hukum yang berkait dengan peranan serta tugas Nabi-Nabi SAW yang telah kita nyatakan sebelum ini. Maka Allah Ta'ala menerangkan pada ayat yang kita bacakan ini dengan firman-Nya, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Sebagaimana kita tahu, bila mana Allah Ta'ala nak menerangkan hukum kepada Rasulullah, maka Allah akan memanggil dengan panggilan wahai Nabi, wahai Rasul. Tanpa memanggil namanya. Allah Ta'ala tak akan panggil wahai Muhammad. Hukumnya begini-begini, tidak. Bukan dalam ayat Al-Quran, bagaimana uslub Allah Ta'ala mengangkat, memuliakan Nabi SAW, maka Allah akan memanggil wahai Nabi atau wahai Rasul. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan kepada kamu isteri-isteri kamu yang telah engkau berikan mas kahwin kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini ialah 4 kumpulan isteri Rasulullah. 4 kumpulan atau 4 jenis bagaimana Rasulullah memiliki isteri. Yang pertama, jenis pertama ialah golongan yang Rasulullah memberikan kepada mereka ataita ujurahun, yang Rasulullah memberikan kepada mereka mas kahwin. Ini kelompok isteri Rasulullah yang pertama yang dikenali sebagai mamhurat. Mamhurat yakni wanita-wanita yang dibayar mas kahwin. Dan wanita ini dalam kategori yang paling mulia sekali. Supaya kita tahu perkahwinan yang paling baik, perkahwinan yang ada mas kahwin. Walau ada orang nak suruh kahwin free misalnya. Atau kahwin dengan sekian-sekian perkara yang sepertinya macam nak memudahkan. Namun Islam mensyariatkan perkahwinan yang paling sempurna itu ialah dengan mas kahwin. Kerana ini adalah uruf yang paling diterima dalam masyarakat. Dan paling baik. Dan paling memuliakan. Kerana itu kita melihat Rasulullah SAW antara kelompok isteri Rasulullah ini yang dibayar mas kahwin seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Ummu Habibah. Bukan seperti isteri-isteri yang lain yang ada mas kahwinnya, sebahagiannya dimaskahwinkan sebanyak 500 keping duit perak, sebahagiannya dikahwinkan dengan 400 keping duit emas, sebahagiannya dikahwinkan dengan 20 ekor unta, sebahagian yang dikahwinkan dengan satu jumlah mas kahwin yang besar. Yang Nabi SAW bayar. Maka ini kelompok yang pertama. Dan ada kelompok yang Nabi SAW menjadikan mas kahwinnya ialah memerdekakannya. Memerdekakannya juga satu nilai. Sebagaimana Rasulullah berkahwin dengan Juwairiyah, dengan dimerdekakannya. Dan dijadikan merdeka itu sebagai mas kahwin. Sebagaimana Rasulullah mengahwini Safiyah binti Huyai binti Akhtar, di mana Rasulullah memberi syarat dimerdekakan dan merdeka itu sebagai mas kahwin. Dan ini juga sebagai nilai mas kahwin yang Nabi SAW bayar kepada isteri baginda. Wa imma dengan wang, wa imma dengan binatang, yakni nilaian, wa imma dengan memerdekakan. Ini semua disebut mamhurat yang diberikan mas kahwin. Maka ini bentuk kahwinan yang paling mulia. Kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala menjelaskan, di kalangan isteri Rasulullah itu, ada yang dimiliki secara mamluk ataupun kita namakan sebagai pemilikan. Pemilikan ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dan di kalangan wanita yang kamu miliki itu, ialah kami berikan melalui sistem perhambaan. Kita tahu sistem perhambaan bukanlah satu sistem yang Islam adakan. Tapi ia adalah satu proses evolusi manusia. Ada banyak benda yang berkait dengan evolusi manusia. Kerana tidak ada, melainkan hari ini orang tak terimalah perhambaan. Kita bercerita tentang sistem yang dulu wujud. Sistem perhambaan. Yang berlaku ialah perhambaan itu dianggap sebagai yang diperhambakan itu dihina sehina-hinanya. Datang Islam meletak perhambaan itu dari sudut memuliakannya sebagai manusia. Walaupun tidak sama dari sudut hak pemilikan dan sebagainya.
Tetapi dari sudut ia manusia. Sehingga Rasulullah menegur mana-mana tuan yang memukul hamba. Sama ada dengan sebab atau tanpa sebab. Bahkan Rasulullah menegur orang-orang yang menghina hambanya. Sehingga diperlakukan dengan baik. Wa imma dimerdekakan. Atau diperlakukan dengan baik. Dalam hadis, Rasulullah melarang pada tuan yang memiliki hamba. Membiarkan hamba-hambanya berdiri ketika mana tuan-tuannya makan. Melainkan dengan dua cara. Wa imma mempelawa hamba untuk duduk sekali makan. Atau mencedok makanan dan diberikan dia makan tempat yang dia nak duduk. Tapi dilarang. Bila mana makanan tu tak habis, baru beri pada hamba. Itu dilarang. Pilihannya bila seorang tu ada hamba, wa imma duduk bersama-sama makan. Atau Rasulullah SAW menyuruh dicedoknya makanan dahulu, yang belum dimakan oleh sesiapa, dan diberi pada hamba ini, dan hamba ni makan mana dia nak makan. Sebagai satu kemuliaan. Tak adalah tunggu makanan tak habis, barulah kamu habiskan. Tidak. Namun oleh kerana masyarakat masih lagi melihat hamba itu satu bentuk level masyarakat. Kerana pelevelan masyarakat tetap berlaku sepanjang zaman sampai kiamat. Kalau kita nak suruh sama, tak mungkin sama dari sudut level yang tak mungkin. Sebab kita ada bos, majikan, kita ada bawahan. Sama tak? Pasti tak sama. Bos kalau diklaim hotel 5 star. Seorang sebilik, bos. Kalau pekerja biasa, tak mungkin dia dapat claim 5 star. Dia mungkin 3 star ke, sebilik 2 orang. Benda tu berlaku satu dunia. Tak ada orang boleh mengubahnya. Level bentuk itu tidak dilarang dalam Islam. Supaya manusia bersungguh-sungguh ke arah itu. Tetapi yang dilarang dalam Islam adalah penghinaan. Pelevelan itu fitrah. Kita ada Perdana Menteri, dah ada sekian. Lalu level mereka berbeza dan kita tak kata apa. Tapi kalau mereka nak sama dengan kita, maka itu lebih baik. Tapi kalau mereka ada kelebihan, ada kereta sendiri, driver sendiri, kita tak kata apa. Bagaimana mereka tidak menghina orang lain. Jadi pelevelan memang berlaku sepanjang zaman. Namun yang dilarang dalam Islam ialah penghinaan. Maka hamba satu level yang pernah wujud. Pernah wujud. Beza penghambaan dulu dengan penghambaan sekarang. Penghambaan hari ini masih mereka boleh memiliki harta. Tengok, kita sebut golongan yang memperhambakan orang ni masih lagi boleh memiliki harta. Dulu mereka tak berlayak milik harta. Semuanya milik tuannya. Maka di antara perkara yang berlaku bila hamba-hamba itu dimiliki. Bila mana berlaku kala perang, maka wanita-wanita yang ditawan dijadikan hamba. Dan mereka halal dalam pergaulan. Namun Islam mensyaratkan dengan syarat yang ketat. Seorang yang mempergauli hambanya secara suami isteri, maka anak yang dilahirkan, maka merdeka secara automatik. Dan menjadi pewaris. Sama dengan anak-anak yang lain. Daripada wanita-wanita yang lain. Ini di antara syarat dia. Dan bila mana wanita itu hamba melahirkan anak, maka hamba itu dilarang lagi untuk dijual. Tak dibenarkan. Ini dalam Islam dipanggil umul walad. Umul walad yakni wanita hamba yang melahirkan anak tuan dia. Maka dia tidak boleh dijual. Tidak boleh diberi pada orang lain, tak boleh. Panggil umul walad. Dia ada bab khas dalam bab fiqah. Untuk memuliakan. Jadi hamba ini seperti seorang isteri. Maka ini satu cara pemilikan yang dihalalkan dalam Islam. Jadi kita ingatkan balik Islam tidak memulakan sistem ini. Tapi ialah evolusi manusia yang berlaku. Namun bila ia sampai kepada tahap zalim, maka Islam memperbetulkan. Memperbaikinya dengan sebaik-baiknya. Sehinggalah hamba ni tidak ada. Dan kita tahu Islam, pioneer dalam mempelopori penafian ataupun ketidakwujudan hamba. Dengan setiap kesalahan dia merdekakan hamba. Siap buat salah, merdeka hamba. Merdeka hamba. Sebab ini bila benda itu suatu jadi sistem masyarakat. Maka tak mungkin kita boleh mengubah mengejut. Tapi bagaimana galakkan dalam Islam. Siapa yang membebaskan hamba, seperti dia membebaskan anggota badannya daripada neraka. Sehingga sahabat seperti Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, anak saudara pada Khadijah, setiap kali dia pergi haji, dia akan bawa 100 orang hamba mengiringinya untuk dimerdekakan pada hari Arafah. Supaya setiap anggota badannya dimerdekakan daripada api neraka. Abdullah bin Umar, dia punya ramai hamba. Setiap kali hamba-hambanya menjadi orang baik, orang soleh, maka dia akan merdekakan.
Kalau nampak semayang rajin, menuntut ilmu rajin, dimerdekakan. Lalu orang mencela perbuatan yang berkata, wahai Abdullah, tidakkah kamu takut hamba-hambamu berpura-pura baik untuk dimerdekakan? Sebab Abdullah bin Umar, mana-mana hamba dia baik, hamba yang rajin ke surau, rajin dengan kuliah, rajin solat, dia tengok hamba tu baik, dimerdekakan. Kalau masih lagi solat, tak berapa jaga, kuliah tak ikut, kalau kuliah pun tidur, dia tak merdekakan. Biar lagi. Itu cara Abdullah bin Umar. Bila hamba tadi baik, dia merdekakan. Lalu orang kata, tidakkah kamu takut hamba tadi pura-pura jadi baik untuk dimerdekakan? Kata Allah, aku tak takut. Ia urusannya dengan Allah. Sebab kita diajar, tuan-tuan, jangan baca niat orang. Kita nampak dia okey, kita pun okey. Habis tak kalau dia tipu, dia ni, itu hal dia dengan Allah. Kita tak nak bicara benda tu, kita tak nak campur benda tu. Barangkali dia melakukannya secara tasannu', pura-pura. Lama-lama Allah berikan dia keikhlasan. Macam anak-anak kita juga. Dia olok-olok puasa, dia olok-olok puasa. Depan kita buat lembek. Belakang kita menaik pahit. Misalnya, lama-lama dia ikhlas. Lama-lama dia okey. Daripada dia main-main macam gitu. Asal dia datang solat, main, tayang tahayat, baru duduk tahayat. Khusyuk pada Tok Imam lagi duduk tahayat. Tapi sebelum tu main, berlari sana, berlari sini. Lama kelamaan, dia menjadi imam kepada masyarakat. Jadi kita tak judge orang dengan hati mereka. Apa yang zahir, kita cerita zahir. Dan kata Allah bin Umar, aku lakukannya berdasarkan zahir. Kalau dia nak tipu aku, dia urusan dengan Allah, bukan dengan aku. Maka ini menunjukkan bagaimana Islam memerdekakan. Jadi antara benda yang kita kena tahu ialah cara pemilikan hamba dulu yang berada pada posisi seorang isteri tapi bukan isteri. Kenapa beza dia dengan isteri? Kalau hamba tadi dimiliki dan digauli halal sebagaimana digauli isteri. Bezanya dari sudut mana? Dari sudut giliran. Hamba tadi tak punya giliran. Terpulang kepada tuan dia. Bezanya tadi ialah dari sudut pemilikan harta. Di mana hamba tadi tidak menjadi sebagai pewaris harta pusaka. Tapi anak dia, ya. Kalau lelaki perempuan yang dimiliki secara perhambaan, kalau suami dia mati, wanita ini tak akan memiliki harta pusaka. Tetapi anak dia akan milik harta pusaka. Kerana anak itu jadi merdeka. Automatik. Itu di antara beberapa perbezaan. Dan kita tahu Nabi SAW ada beberapa orang hamba. Antaranya ialah Raihana binti Syam'un An-Nadariyah daripada Bani Nadir dan Maria Al-Qibtiyah yang merupakan ibu kepada Ibrahim. Kedua-dua ini hamba. Rasulullah ada dua orang hamba. Ini cara pemilikan Rasulullah terhadap para wanita dengan cara tasarri dipanggil. Dalam bahasa Arab panggil tasarri. Ini perhambaan. Pertama ialah Maria Qibtiyah. Yang kedua ialah Raihana. Dan hamba Rasulullah sesudah wafat Rasulullah juga tidak berkahwin lagi. Tidak berkahwin. Kerana kemuliaannya. Kerana mereka akan menjadi isteri Rasulullah di syurga kelak. Di akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menyebut antara cara ketiga Rasulullah memiliki wanita ialah berkahwin dengan wanita-wanita yang melakukan hijrah di kalangan kaum kerabatnya. Allah berfirman, wa banati ammika, dan anak-anak perempuan daripada bapa saudaramu wahai Muhammad, yang sepupu. Wa banati ammatika, anak-anak perempuan daripada ibu saudaramu juga sepupu. Wa banatu khalika, anak-anak perempuan daripada bapa saudaramu seberadik dengan mak kamu juga sepupu. Wa banatu khalatika, anak-anak perempuan daripada ibu saudaramu yang adik-beradik dengan ibumu yang juga sepupu. Allati hajarna ma'ak, yang berhijrah bersama kamu. Artinya Rasulullah dihalalkan berkahwin dengan keluarganya, kaum kerabatnya yang berupa sepupu. Boleh. Dan ini menolak fahaman yang mengatakan berkahwin dengan sepupu merendahkan IQ ataupun larangan berkahwin dengan sepupu atau keluarga terdekat. Setengah masyarakat kita dia kan tak kahwin sepupu. Sebab dia dah anggap sepupu ni macam saudara dia. Bahkan dia panggil ini mungkin abang saudara dia. Kakak saudara. Walhas statusnya saudara sepupu. Islam tak larang kahwin dengan sepupu. Yang menjadikan ayah mertuanya lah pak saudaranya. Dan mereka berkongsi datuk. Datuk sama lah. Datuk isteri dia ialah datuk dia juga. Maka ini tidak salah dalam Islam. Dan menolak mitos yang mengatakan bila kahwin dengan keluarga terdekat maka otak lembab. Kahwin orang jauh-jauh otak cergas. Dia lembab tak lembab ni berkait dengan bagaimana cara didikkan kita. Kalau dia kahwin orang jauh pun, kalau jadi malah dia lembab juga.
Kalau jenis orang tu rajin, bagus, dia tak kira. Dia kahwin dengan siapa, dia okey. Sistem pendidikan tadi. Dia tak berkait dengan genetik tersebut. Maka ini menafikan dengan apa yang menjadi kepercayaan setengah masyarakat. Tapi kalau mereka berkata, Ustaz, kita tak kahwin dekat, kerana tujuan perkahwinan membesarkan keluarga. Iaitu salah satu tujuan. Tetapi ia juga bertujuan mengukuhkan keluarga yang ada. Bukan sekadar dibesar keluarga. Jadi asalnya keluarga kita tak ada yang Pulau Pinang. Kerana kahwin ada keluarga Pulau Pinang. Kerana kahwin ada keluarga Perak, contoh. Tapi sebenarnya di antara tujuan perkahwinan juga ialah mengikat saudara keluarga yang sudah pun dekat. Ikat lagi. Jadi kuat. Sebagaimana perkahwinan Fatimah dengan Ali. Dan kita tahu Ali itu ialah pak sepupu pada Fatimah. Ali status dia duduk. Saudara ialah bapa sepupu kepada Fatimah. Kerana Ali ni sepupu Rasul. Fatimah anak Rasul berarti anak sepupu dia. Pak sepupu. Kalau orang kita dah panggil pak lah. Pak ke, pak cik ke. Maka itu menunjukkan. Sebagaimana Rasulullah juga berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Yang merupakan sepupu dia. Daripada ibu saudaranya bernama Maimunah binti Abdul Muttalib. Maimunah tu ialah kita katakan mak saudara dia. Adik kepada Abu Talib. Dan Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan anak kepada mak saudara. Jadi nisbahnya sepupu. Maka Rasulullah berkahwin. Kalau Rasulullah berkahwin, takkanlah kita kata kaedah tu betul. Kahwin sepupu jadi bodoh. Rasulullah kahwin. Rasulullah takkan kahwin benda yang kita katakan tidak baik. Ini untuk membenarkan perkahwinan dekat. Tujuan perkahwinan membesarkan keluarga, ya betul. Dan tujuan perkahwinan juga mengukuhkan keluarga yang dekat. Kadang-kadang nama dekat tapi tak kuat. Maka bila berkahwin jadi kuat. Maka itu tujuan perkahwinan. Kemudian yang keempat, Allah menyebut tentang bagaimana Rasulullah memiliki wanita. Yang ketiga tadi syarat tadi perempuan tadi mesti berhijrah. Tapi kalau perempuan tu tak berhijrah, Rasul dilarang berkahwin. Sebagaimana kisah Rasulullah meminang Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Tahu Ummu Hani ialah anak kepada Abu Talib. Anak pada Abu Talib. Berarti dia dengan Rasulullah ialah sepupu. Abu Talib tu pak saudara Nabi. Mula-mula Rasulullah meminang Ummu Hani. Ketika mana pembukaan kota Mekah. Lalu Ummu Hani menolak kerana dia berkata, saya ada anak-anak yang ramai. Saya bimbang kalau saya tumpukan pada anak-anak, saya abaikan Rasulullah. Dan saya bimbang kalau saya tumpukan pada Rasulullah, saya akan abaikan anak-anak. Maka Rasulullah okey. Tiba-tiba turun ayat. Bahawa Rasulullah dilarang berkahwin dengan Ummu Hani. Kerana Ummu Hani tidak berhijrah. Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah. Ketika mana Rasulullah datang membuka kota Mekah. Mana-mana wanita yang tidak berhijrah tidak boleh menjadi isteri Rasulullah. Kan nilai hijrah tu besar dalam perjuangan. Maka dengan turun ayat ini Rasulullah dilarang berkahwin dengan mana-mana wanita yang tidak berhijrah. Tak boleh. Yang dimaksudkan daripada Mekah. Yang patutnya mereka berhijrah. Mereka tidak berhijrah. Maka ini perintah. Kemudian yang keempat, wa mar'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatul laka min dunil mu'minin. Dan mana-mana perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan yang dia nak serahkan diri kepada Rasulullah yang disebut sebagai imra'atun mauhubah. Jadi kita ada imra'atun yang disebut sebagai mahmurah, wanita yang dibayar mas kahwin. Kita ada yang disebut sebagai at-tasarri, wanita yang hamba. Dan kita ada wanita yang disebut sebagai qarabat atau aqarib, iaitu keluarga yang dekat. Yang keempat ialah yang disebut sebagai wahibat atau disebut imra'atun, iaitu wanita-wanita yang menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikahwini. Ini yang disebut sebagai wanita jenis yang keempat. Baik, kalau kita lihat wanita yang menyerahkan diri pada Nabi SAW, disebut dalam hadis atau wanita mauhubah. Diriwayatkan bila mana seorang perempuan bangun berkata, ya Rasulullah, namanya ialah Ummu Syarif Ad-Dawsiyah radhiyallahu ta'ala anha.
Bila dia kata, aku serahkan diriku padamu ya Rasulullah. Maka Nabi diam. Maka bangun seorang lelaki lalu berkata, zawwajaniha ya Rasulullah. Kahwin aku dengan perempuan ini. Kalau sekiranya kau tidak berhajat. Maka Rasulullah pun mengahwininya. Dan kalau kita lihat, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah ialah 4 orang. Ada 4 orang wanita yang bangun jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku serahkan diri padamu. Cara perkahwinan dengan cara aku hadiahkan diriku atau aku berikan diriku ini khusus kepada Rasulullah. Adapun maknya tak boleh kalimah hibah ataupun beri. Dia mesti aku nikahkan dia. Atau aku kahwinkan dia. Atau lafaz terjemahan ni. Kita kalau akad nikah, lafaz digunakan aku nikahkan dan aku kahwinkan. Dia tak sebut aku berikan wanita ini pada kamu dengan mas kahwin sekarang. Kata memberikannya tak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah. Nabi boleh. Kerana beri ini maknanya percuma. Hibah, itu percuma, hibah. Tanpa ada apa-apa bayaran. Tanpa ada apa-apa mas kahwin. Di mana 4 orang wanita pernah datang mengunjungi Rasulullah dan menawarkan diri. Yang pertama ialah Zainab bintu Khuzaimah Al-Ansariyah. Yang kedua ialah Ummu Syarik binti Jabir. Yang ketiga ialah Khawlah binti Hakim. Yang keempat Maimunah binti Haris. Tapi keempat-empat ini Rasulullah tak terima. Rasulullah beri pada orang lain. Setengah orang berkata, bila ada kalangan isteri Nabi SAW, dia berkata, bahawa perempuan ni tak tahu malu sungguh. Duk bangun serah pada Nabi SAW ni perempuan tak tahu malu. Ini perempuan yang meminang lelaki tak tahu malu. Maka Allah menegur ucapan tersebut. Perempuan yang menawarkan diri kepada lelaki, apatah lagi lelaki yang solehah, lelaki yang soleh. Maka ini bukan perempuan tak malu, perempuan yang baik. Allah menyebut, wa mura'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi. Dan wanita yang beriman, kalau dia menyerahkan dirinya kepada Nabi. Allah sebut wanita yang beriman, Allah tak sebut wanita yang tak tahu malu, wanita yang galak gatal, dia serah diri pada orang. Tak ada. Itu mulut kita cakap benda tu. Gatalnya perempuan ni, nak lelaki ni. Ayat kita kan gatal-gatal. Yang ayat tu malaikat tulis. Nanti gatal lah dalam kubur tu. Ayat tu malaikat tulis, kita sebut apa-apa. Mana-mana perempuan yang menawarkan dirinya untuk menjadi isteri pada lelaki yang baik. Dan ini menjadi dalil. Wanita tadi sunat menawarkan diri pada lelaki baik. Ada lelaki dia pemalu. Lelaki malu dia bukan jenis. Kalau bahasa sebut gedik-gedik tak ada. Tapi bila ada perempuan yang proper diri, yang offer diri, dia akan ambil. Dia style macam tu. Dia tak ada nak ngorak-ngorak, tak pandai dia. Dia tak reti lah nak nak kapa-kapa tak pandai. Tapi kalau wanita datang, saya nak kahwin awak, dia terima. Maka Allah menamakan wanita yang menawarkan diri ini sebagai imra'atun mu'minah, wanita yang benar-benar beriman. Lalu kata salah seorang isteri Rasulullah, cepatnya Tuhan jawab. Dia orang baru cakap perempuan tak malu menawarkan diri. Allah pun jawab, wa imra'atun mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi, dan wanita yang beriman yang menyerah dirinya pada Nabi. Allah letak sifat mukminah, beriman. Bukan wanita yang galak. Kita yang letak wanita galak. Ini tidak salah kalau istilah hari ni kita sebut pergi mencari timba. Hari ni ada je ni laki-laki dia duk sibuk sangat kerja sampai dia lupa kahwin. Mungkin. Ramai yang mungkin lupa kahwin. Yang perempuan pula duk sibuk cari konten TikTok sampai lupa kahwin. Setelah tu umur 30 dah, tak kahwin lagi. Duk sibuk kutip followers tu. Akhir lupa kahwin, 30 umur. Tak sedar. Laki pun sama, dah sibuk benda tu, sibuk benda ni. Akhir lupa kahwin, masuk 30, 40. Akhir bila dah tua, dia punya aura nak mengorak dah habis. Tak kuat dah. Malu dia dah tebal. Dulu masa muda, lompat-lompat nakal-nakal, macam berani musik. Masuk 30, 40 dah rasa macam, tak boleh dah. Tak berani. Maka waktu itulah kena ada orang tengah tu, orang tengah mainkan peranan. Dan waktu itu juga perlu ada keberanian salah satu pihak. Mungkin perempuan tu kena lebih berani. Mungkin lelaki itu lebih berani. Itu pula. Tapi tak ada istilah dalam Islam perigi cari timba. Baik timba cari perigi. Perigi cari timba. Kalau benda tu elok, apa salahnya? Kalau perigi yang baik lalu cari timba yang baik, apa salah?
Kalau timba macam pergi apa salah, tak ada masalah. Yang penting dua-dua ini berkahwin untuk jaga agama dia. Dia nak kahwin, tak ada istilah galak. Kahwin, yang galak tu, yang main pelacur tu, main jiaru tu galak. Yang berkahwin kita tak main galak. Betul lah tu. Itulah fitrah yang Allah lorongkan pada manusia. Itulah yang Allah berkati, itulah yang Allah muliakan. Maka tak ada tercela apa-apa. Orang kahwin tak cela. Dia nak kahwin kat siang ke, nak kahwin kat malam ke, suka dia lah. Yang penting dia kahwin. Dia tak berzina. Dan kita pun tak menyebut lah benda orang kahwin, kita buat lebih sudu pada kuah. Marah dia kahwin, marah itu. Tu hari dia kahwin, bukan dia berzina. Kita patut marah penzinaan yang berlaku. Kita patut marah pelacuran yang berlaku. Marah, judi. Itu yang kita patut marah. Yang dia kahwin tu rumah tangga dia pun dia kita nak sibuk. Tapi orang hari ni bila tu dia sibuk, dia tanya, sokong siapa? Jangan cari gaduh. Bini pun buka tajuk ni. Sebelum tidur, panas. Aircon pukul 16 pun dah tak rasa sejuk. Abang sokong mana satu? Maka ini kebodohan umat di akhir zaman. Itu rumah tangga orang dulu lagi. Itu rumah tangga. Kita ada rumah tangga kita. Mereka berkahwin. Tidak ada aibnya kahwin. Pesan dia, kalau dia berkahwin, berlaku baik kepada isteri. Kalau dia kahwin, dia poligami, berlaku adil pada isteri. Tidakkah kita punya nasihat yang baik? Berbanding kita sebut perkataan-perkataan buruk yang malaikat catat. Bukan pada tempat dia kita nak sebut. Kalau kita pesan baik-baik kan bagus. Jaga elok-elok si berlaku adil. Jangan itu, jangan ini. Berlaku pesan yang baik. Tak dia nak jadi cara lain hari ini. Maka kita mula sibuk dengan benda yang bukan masalah umat. Itu masalah peribadi. Kita perlu pergi pada masalah umat. Jadi Allah menamakan wanita yang menyerahkan dirinya pada lelaki. Yang saya katakan pergi yang offer pada timba sebagai imra'atu mu'minah. Wanita yang baik. Wanita mukmin. Maka jangan dia peduli lagi pada perkataan manusia sesudah Allah beri gelaran yang mulia. In wahabat nafsaha, yang memberi dirinya kerana perkahwinan. Bukan kerana benda yang tidak baik. Jadi secara jelas bahawa Rasulullah SAW tak terima empat-empat ni. Tapi Nabi, itu antara cara Nabi untuk memiliki wanita. Tapi Rasulullah tak terima. Dan mengahwinkannya kepada orang lain. Dan empat-empat wanita ini dipuji oleh Allah dengan sebut imra'atu mu'minah. Mana tindakannya tidaklah memalukan wanita. Bukan hari ini saya katakan setengah-setengah keadaan wanita yang baik perlu offer dirinya pada lelaki yang baik. Setengah lelaki ni mungkin pemalu lah. Mungkin macam saya katakan tak ada keyakinan. Ada lelaki dia tak punya keyakinan. Mak dia pun kata, mu ni boleh ke kahwin? Masak pun tak pandai. Kadang-kadang mak ni terlalu downkan anak-anak. Pada umur mereka dah lebih. Kau ni nak kahwin macam mana, kerja pun tak tetap. Kita pun fokus pada kerja. Kau nak kahwin macam mana, perangai pun macam budak-budak. Kencing atas katil lagi. Kahwin kau nak. Tentang kita tak boleh rendahkan orang. Antara peranan kita, mak ayah, sahabat-sahabat, galakkan dia kahwin. Kau ni kalau kahwin jadi matang. Kau kalau kahwin sempurna agama. Kau kalau kahwin mesti ada tanggungjawab. Kau kalau kahwin mesti jadi lebih bijak, lebih bagus. Kalau kau tak kahwin, kau tak ada matlamat. Duit dah habis rim kereta, habis kobek motor, dah habis gitu duit. Kau kahwin, kau akan kaya. Kau kahwin, kau akan ada masa depan yang lebih. Dia berkati, agama selamat. Dapat beri ni zuriat-zuriat, anak cucu pada nenek-nenek, boleh mak ayah kau. Tentu kita patut beri kata-kata pendewasaan pada anak-anak kita. Bukan memberi kata-kata terus menganggap dia kecil. Walau kawan ni umur 20-an dah besar. Cik, tak boleh kahwin Ustaz. Ni bangun tidur pun mak gerak. Nak kahwin macam mana? Yelah sebab mak dia tapi kahwin. Pandailah bini dia pula gerak. Tak apalah. Artinya dia tetap ada, kita katakan, tanggungjawab. Sebab tu bukan cara kita nak downkan anak-anak kita. Sehingga merasakan dia terus tak layak. Kadang-kadang dah umur 30-40. Tu rasa down, tak boleh. Yang perempuan pula dia ajar kata tak pandai masak, jangan kahwin. Padahal mak dia pandai masak pun grateful juga. Sama lah. Puk pandai. Tak ke dapur pun mak dia. Untuk makan kat telaki. Masak dia. Jadi bukan isu lah. Bukan isu anak dia tak pandai masak atau sebagainya. Jadi benda-benda kalimah yang saya kata tak baik. Downkan anak-anak dalam keadaan usia mereka layak. Baik kita cerita bak duit ke kepandaian tak apa. Tak. Ajar dia. Beri dia keyakinan. Bahawa dengan kahwin insyaAllah berubah cara hidup kamu. Kamu akan lebih matang. Lebih bijak. Lebih pandai. Kamu akan rezeki lebih berkat. Nanti dapatlah pekerjaan yang baik-baik. Jadi ini kesilapan kebanyakan wali. Dan kebanyakan ibu bapa. Dan kebanyakan kawan-kawan sahabat-sahabat.
Itu sentiasa galakkan mereka untuk rasa matang, rasa tanggungjawab. Ajar beritahu pada dia, kalau mak ayah kau macam kau lah tak pergi kahwin, kau pun tak ada atas dunia ini. Sebab dia mereka kahwin dan kau ada. Kau ada dan kau pun kena buat benda yang sama. Biar berterusan zuriat keturunan ayah kau, mak kau. Maka tak ada mak bimbang anak dia tak kahwin. Semuanya berkahwin. Dan kerana itu masyarakat Islam terkenal masyarakat yang kuat disebabkan perkahwinan. Itu umat Islam di India sehingga mencanak sampai 250 juta. Kerana mereka terus berkahwin, kahwin. Bukan umat Islam yang dijangka akan mendominasi banyak negara kerana penjagaan perkahwinan. Ketika mana dunia-dunia kafir tidak ada lagi nilai perkahwinan. Yang dia adalah penzinaan, pergaulan bebas tanpa ikatan perkahwinan. Yang duduk sekali tanpa kahwin. Sampai mereka tidak mau lagi beranak lagi mereka tak kahwin. Tapi duduk dah 5 tahun bersama. 6 tahun bersama. Sebahagian mereka. Umat Islam terus mendominasi. Sebab itu sistem yang dibuat oleh orang kafir akan sistem yang makan tuan. Sistem demokrasi. Undi pada ramai. Kelak orang Islam akan menang. Orang Islam jadi ramai. Dan mereka akan mendominasi. Mereka akan ubah sistem ini. Kepada sistem diktator. Mereka pasti akan ubah. Kerana umat Islam di Rusia bertambah. Di India bertambah. Sehingga mereka cadangkan supaya orang Islam di India dihadkan anak 2 orang saja. Kerana mereka bimbang. Jumlah mereka bertambah dengan mendadak. Oleh perkahwinan. Di Itali juga sama. Mendadak. Daripada 1 juta umat Islam naik. Dengan berkahwin tadi. Meningkat. Semua dunia Eropah mula bimbang dengan sistem perkahwinan umat Islam yang kuat. Sehingga mereka meningkat setiap tahun dengan jumlah yang besar. Belum cerita yang masuk Islam. Anak-anak mereka yang lahir. Dan bayangkan kalau ada 1000 pasangan, seorang dapat anak. 1000 bertambah. 100% bertambah. Kalau 1000 pasangan, 2000 orang. Kalau dia ada 3 orang. Maka dia ada 6000 orang. Demikian jumlah itu bertambah setiap waktu. Kerana itu Islam ialah agama yang paling jaga perkahwinan. Jadi siapa pun nak kahwin kita galakkan. Atas setengah ulama seperti fatwa di negeri Jordan membenarkan zakat digunakan untuk perkahwinan. Mana-mana lelaki tak mampu. Lelaki tak mampu nak kahwin. Zakat dibenarkan. Mereka gunakan satu hadis. Hadis iaitu man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah tutup keaibannya. Perkahwinan adalah cara menutup keaiban. Kenapa? Kalau tidak dia akan terjebak dengan zina, maka dia akan malu. Keluarga dia malu. Maka dibantu melalui sistem zakat, mereka berkahwin. Maka Jordan antara negara yang memfatwakan zakat boleh digunakan membantu lelaki berkahwin yang tak cukup duit. Kahwin untuk alasan menutup keaiban. Keaiban tadi. Lihat bagaimana Islam mencari ruang yang luas supaya perkahwinan menjadi agenda perkembangan umat, bukannya penzinaan. Umat tidak akan berkembang dengan zina. Tidak akan berkembang. Apatah lagi cara homoseks yang hari ini. Yang mereka boleh cuba war-warkan. Gaya hidup baru. Sehingga mereka buat kartun-kartun yang menunjukkan yang disebut misriyat dalam bahasa Arab. Ataupun sejenis. Supaya budak-budak dia kecil dah terima benda ni. Mereka buat kartun. Hati-hati kartun-kartun yang masuk sekarang. Untuk jadikan normal benda tu. Supaya anak-anak kecil nampak, okey, tak ada masalah. Hubungan sama jantan, hubungan sama betina. Yang akan beranakkan atau disebut inqiradun nasab, inqiradun nasl, yang menyebabkan terputusnya zuriat manusia. Hanya perkahwinan satu cara perkembangan zuriat paling baik. Dan ini dimiliki oleh orang Islam. Orang Islam kena jaga institusi yang agung yang mulia ini. Mana-mana saya katakan yang tak ingat lupa kahwin tu, diingatkan. Diingatkan. Mana-mana yang tak yakin kahwin, diyakinkan. Mana-mana yang kita katakan tak tahu apa benda buat kahwin nusah kerana trauma dia pada sekian-sekian, kita katakan disembuhkan. Ingatkan balik kelebihan, kemuliaan dan sebagainya. Supaya jangan orang Islam mati bujang. Elokkan mati bujang. Ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Allah ma'illah mereka kita memang tak ada jodoh, tu cerita lain. Orang yang tidak ada jodoh dan redha dengan keadaan tersebut, dia mati sebagaimana mati syahid. Syahid akhirat. Dan mana wanita, perempuan yang tak ada jodoh. Dah cuba semua Ustaz, mandi bunga ke mana orang cerita semua. Tapi tak dapat. Memang tak dapat nak macam mana. Kalau dia mati kerana sabar dia tak ada jodoh, dia mati syahid. Sama sebagai mati orang sakit perut, mati orang kena COVID dan sebagainya. Kelebihan dia. Orang disebut dalam satu asal. Dia bujang, mati dengan bujang. Dan redha dengan keadaan macam tu.
Tapi orang yang kata peluang ada, sekian-sekian tak nak kisahnya. Maka ini merugikan diri dia sendiri. Secara agamanya, secara maruah dirinya dan sebagainya. Kemudian kata Allah lepas cerita tentang 4 bentuk pemilikan isteri pada Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala, Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Sesungguhnya kami mengetahui, kata Allah. Kataan qad alimna, kami mengetahui tentang bagaimana hukum hakam, yang kami ajar bagaimana hukum hakam yang difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bab memiliki wanita-wanita ini sebagai satu kemudahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Rasulullah sendiri. Maka Allah memudahkan urusan Rasulullah dalam perkahwinannya. Kemudian kata Allah, turji man tasha' minhun. Kamu wahai Muhammad bebas untuk berada ataupun untuk melepaskan mana-mana giliran isteri yang kamu ingini, wa tu'wi, dan untuk mendiami berada pada giliran wanita yang kamu ingini. Maksud ayat ini, Nabi SAW turji man tasha'. Maksud turji, Rasulullah bebas untuk mengambil kembali isteri yang diceraikannya untuk dirujuk balik. Nabi boleh rujuk balik. Sebagaimana Rasulullah menceraikan Hafsah dan Nabi merujuknya balik. Dan wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu bebas wahai Muhammad untuk tidur di mana-mana rumah isteri kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa al-qasmu atau kita sebut giliran tidak wajib bagi Rasulullah. Mana-mana orang berkahwin 2 ke atas, giliran wajib. Tetapi Rasulullah di antara khususiat Nabi tak wajib. Rasulullah boleh duduk mana-mana rumah isteri dia nak. Kalau dia kata nak duduk rumah ni tanpa isterinya membangkangnya. Kerana apa? Kerana giliran tadi ialah Allah yang anugerahkan, bukan hak isteri. Kalau kita yang kahwin 2 ke atas, maka giliran itu hak isteri. Dia kena beri hak dia. Maka isteri tahu ni hak dia. Tetapi Rasulullah giliran isteri bukan hak dia. Supaya mereka isteri Nabi mengetahui itu kelebihan yang Allah beri pada mereka. Bukan hak mereka nak tuntut, ya Rasulullah ni giliran aku, tak ada. Itu bukan giliran kamu pun. Tapi Allah beri hak itu pada kamu. Maka Rasulullah SAW bebas untuk berada di mana-mana rumah isterinya. Kalau nak duduk rumah Aisyah 4 hari ke, ikut suka dia. Nak duduk rumah Juwairiyah ke, nak duduk rumah Musamah, ikut suka dia. Para isteri tidak boleh membangkang kerana hak itu Allah beri pada Rasulullah. Hak itu bukan hak isteri Rasulullah. Namun begitu, walaupun Nabi SAW tidak wajib memberi hak, tetapi Rasulullah sentiasa menjaga hak isterinya. Nabi sentiasa menjaga giliran, hatta ketika mana Rasulullah sakit, Nabi dipapah. Sehingga pada waktu Rasulullah mula sakit, waktu itu Rasulullah berada di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha. Lalu Rasulullah meminta izin daripada isterinya supaya dia dirawat, dijaga di rumah Aisyah. Maka keseluruh isterinya bersetuju. Dan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, Allahumma hadza fi'li fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini pembahagian yang aku mampu lakukan. Ini pembahagian giliran. Maka jangan engkau celaku ya Allah pada perkara yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Maksudnya ialah kecenderungan hati dan sayang. Sebab bab sayang itu bukanlah hak keadilan. Mana suami ni dia nak sayang mana-mana isteri, itu benda dalam hati dia. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Nah, kalau isteri tanya sayang apa? Sayang awak lah, senang lah. Tapi hakikat disayang siapa, itu tidak ditanya oleh Allah. Maksud bukan itu hak berkait dengan keadilan. Itu kecenderungan. Sebab kita ni tuan-tuan suka tak suka, dia berkait dengan layanan macam mana. Kawan-kawan kita, yang ada kita lebih suka berbanding yang lain. Sebab ni pandai layang sikit, yang ni tak berapa pandai layang sikit, maka benda tu ada dalam diri kita. Siapa yang baik layanannya, automatik hati kita berubah. Hati kita ni tuan-tuan, sifatnya kan berubah, dia tak tetap. Kalau hari ni orang tu beri layanan baik, kita pun kata bagus. Hari ni orang ni bagi layanan lebih kurang, kita kata tak bagus. Hari ni kita puji, esok kita tak puji dia. Kerana hati kita berubah-ubah berdasarkan kepada bagaimana dia layan kita. Dia takkan konsisten. Tapi tanggungjawab konsisten.
Tanggungjawab dari sudut pengagihan hari itu konsisten. Hari ni nafkah konsisten. Tapi benda nanti tidak boleh konsisten. Anak-anak kita. Kita ada 4 orang anak, 5 orang anak. Kita sayang mana tadi? Saya sayang sulung. Hari ni, barangkali nanti yang bongsu tu tunjuk kejayaan tertentu, lalu kita mula sayang bongsu pula. Seumumnya kita sayang semua anak kita. Barangkali yang ni pula, yang kedua tunjuk pula dia punya akhlak baik dia, kita sayang kedua pula. Ia akan berubah-ubah. Maka itu tidak dicela. Yang dicela dia esok tanggungjawab asal. Namun Nabi SAW tidak diwajibkan. Walaupun begitu Rasulullah tetap berusaha untuk menjaga giliran pada isterinya. Melainkan ketika mana Nabi sakit, maka Nabi meminta izin isterinya untuk tetap di rumah Aisyah sampai mati. Maka Rasulullah duduk rumah Aisyah sampailah baginda wafat. Di rumah Aisyah dan dikebumikan di rumah Aisyah. Itu satu hikmah yang hebat yang pernah kita ceritakan. Kemudian kata Allah selepas menyebut tentang giliran dan Allah mengingatkan pada isteri Nabi, zalika adna an taqarra a'yunuhum, supaya kamu wahai isteri Nabi lebih tenang, tidak bersedih, lebih redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab kalau kamu melihat hak giliran tu hak kamu, dia nak marah saja. Kenapa lambat giliran saya, nak marah. Ini macam orang poligami tahulah. Ni tak tahu, ni tak poligami mana tahu. Orang poligami tahu lah ni, kenapa masa saya kurang. Ni dia datang kerana hak dia rasa dia kurangkan. Oh, giliran saya awak sakit pula, sana tak sakit. Dia main buah tu. Dia main buah tu. Yang kahwin 2 biasanya tu, yang kahwin lebih tak. Yang kahwin 2. Ni kenapa sini, kenapa begini. Dia mari ayat-ayat prejudis. Ayat-ayat permusuhan. Nak gaduh. Sebab memang hobi dia gaduh. Untuk para isteri Nabi tak boleh buat macam tu. Isteri Nabi perlu mengetahui dia dapat giliran ini kerana Allah beri, bukan kerana hak dia. Dan Allah beri hak itu pada Rasulullah. Maka setiap kali dapat giliran, dia akan rasa syukur kerana ini hak Allah bagi. Bukan kerana itu hak kamu. Tuan-tuan, kita kalau dapat benda yang bukan hak kita, dia bagi, kita akan syukur. Bos kita, kalau dia tak bagi gaji kita, kita marah sebab itu hak kita. Tapi kalau sekiranya dia nak bagi musangking ke benda, kita tak boleh marah, dia nak bagi. Dia panggil yang ni aku nak bagi kau. Ini bukan gaji ni aku nak bagi. Maka dia akan rasa dimuliakan. Kan dia berikan sesuatu yang bukan hak dia, tapi majikan tu nak bagi. Maka sama juga pada isteri Nabi. Supaya mereka ini gembira, redha, tidak bersedih. Kerana mereka mengetahui giliran itu ialah Allah berikan kepada mereka melalui Nabi SAW. Bukan hak mereka. Bukan hak mereka kata, ni, belum pukul 10 tak boleh keluar rumah lagi. Belum habis masa saya. Tak ada hak kamu. Itu hak Allah beri. Maka para isteri pun redha. Kalau tidak, kerja mereka gaduh dengan Rasulullah, rosak akidah mereka. Berbalang dengan Rasulullah, bahaya. Sedangkan Rasulullah tidak melakukan apa yang menjadi kejahatan nafsu yang dibuat. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang hak Rasulullah, maka Allah Ta'ala menyebut kelebihan isteri Nabi pula. Dengan firman-Nya, Allah Ta'ala menyebut tentang kelebihan isteri Nabi SAW. La yahillu lakan nisa' min ba'du wala an tabaddala bihin min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Wahai Muhammad, tidak halal lagi bagi kamu untuk menukar isteri kamu. Yang 9 orang bersama kamu tu kekal sampai di kiamat. Kamu tak boleh tukar. Cerai yang ni, tukar yang lain. Tak boleh. Tak ada seorang pun yang kamu boleh menceraikannya. Atau menggantikannya dengan wanita yang lain. Kenapa turun ayat ini? Kerana ketika mana Rasulullah menyuruh pada isterinya memilih antara Allah dan Rasul ataupun kesenangan dunia, maka isteri Nabi bermula pada Aisyah memilih untuk memilih Allah dan Rasul. Sebagai satu kemuliaan pada isteri Rasulullah kerana memilih Allah dan Rasul, maka Allah haramkan bagi Rasulullah menggantikan isterinya dengan isteri yang lain. Yang ni cukup 9 orang. Yang ada bersama Rasulullah sekarang 9 orang. Tak boleh. Lagi, selain pada 2 orang yang dah meninggal, tu Khadijah dan Maimunah, yang 9 yang kekal bersama Rasulullah SAW, maka ni tak boleh ditukar ganti. Dia kekal menjadi isteri Rasulullah. Walau ada perempuan yang kamu nampak lebih lawa pun tak boleh. Ayat Rasulullah, Allah Ta'ala sebut lawa ni, kerana itu kebiasaan kecenderungan wanita, kecenderungan perkahwinan. Kita akan cerita lawa. Dan lawa itu subjektif. Mungkin lelaki nampak ini lawa, perempuan nampak ini lawa, lalu atas lawa tadi mereka kahwin. Maka apa yang Allah sebut ini kebiasaan. Maka Allah tidak benarkan. Rasulullah menukar isteri-isterinya dengan mana-mana wanita lain. Tak kira lawa macam mana tak boleh.
kerana kemuliaan isteri Rasulullah. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah SWT itu sentiasa melihat kamu wahai Muhammad, menjaga kamu wahai Muhammad, dan menjaga kamu dalam menjaga sempadan agama Allah. Maka ayat yang kita baca kesemuanya berkait dengan rumah tangga Nabi SAW. Sebab kita dah baca surah Ahzab ini bukan sekadar mengajar tentang berkait dengan adab-adab orang beriman sesama mereka bersama Rasulullah, bukan juga menceritakan tentang rumah tangga Nabi SAW sebab menjadi kebiasaan kita. Kita pun macam nak tahu juga lah sedikit rumah tangga orang ni. Apatah lagi pemimpin yang akan menjadi ikutan. Nak kenal bagaimana rumah tangga Rasulullah. Bagaimana sifat isteri-isteri Nabi. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kelebihan isteri-isteri Nabi dan tentang tanggungjawab Rasulullah terhadap isteri-isteri baginda. Bagaimana? Bahawa Rasulullah bebas dari sudut giliran, namun Nabi tetap menjaga giliran. Rasulullah SAW juga punyai kebebasan dan banyak perkara dalam hal rumah tangga. Sebagai satu kemudahan kepada Rasulullah. Sebab untuk mudahkan Rasulullah dalam berdakwah. Tidak, Rasulullah tak boleh pergi sebab apa? Ni giliran isteri ni. Abang tak boleh keluar dakwah sebab giliran saya. Syek giliran saya abang keluar dakwah. Giliran saya keluar dakwah. Dah tak berdakwah kawan tu. Maka ini tak betul. Maka Rasulullah SAW tidak begitu. Dia tak dihalang oleh mana-mana. Rasulullah keluar perang ke apa, itu hak Rasulullah. Rasulullah nak balik pada rumah isteri mana, itu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah beri supaya isterinya mengetahui mereka mendapat giliran bukan kerana hak mereka tapi kerana kemuliaan yang Allah nak berikan kepada mereka. Kerana Rasulullah ini milik umat. Dia bukan milik perempuan, milik isteri, tak. Milik umat. Milik umat itu yang diutamakan daripada milik dia. Maka ini di antara kelebihan isteri Rasulullah dan Nabi SAW sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.